datang, dia kata tak apa, awak datang je, bila-bila ada duit bayar. Jadi disebabkan rasa terhutang budi, saya pun datang je lah kan, sebab cikgu tu pun tak adalah halau ke apa kan, sebab dia macam tuition dekat rumah je kan untuk form 4. Dan dia kata satu keyword dia yang saya teringat sampai sekarang adalah dia kata, dia tengok kita orang semua satu kelas, dia kata korang semua ni main-main lah, main-main, tapi jangan risau, cikgu percaya satu hari nanti semua orang akan ada turning point dia. Dan bila you dah jumpa you punya turning point dalam hidup, insyaAllah you mula nampak jelas apa yang you nak berjaya. Dan daripada keyword tu, saya teringat saya punya turning point actually, sorry, bukan form 4 time tu form 3, yes, form 3 tu saya main-main lah, memang orang kata duduk belakang, tidur dalam kelas apa semua kan. Tapi disebabkan asbab daripada mak saya sendiri, ya, ibu tunggal, mak saya sendiri yang sangat-sangat struggle sampai kita orang terpaksa pindah rumah tengah malam, angkat perabot macam mencuri padahal nak pindah keluar sebab tak mampu nak bayar sewa rumah. Dan pada form 4 tu saya terpaksa hidup merempat sebenarnya, menumpang ke rumah kawan mak yang kita orang ambil satu bilik kecil je. Sedangkan saya dengan adik saya terpaksa berkongsi sebungkus nasi kukus tu, dan mak saya jadi orang terakhir makan sebab dia tak sampai hati. Dan saya teringat juga peristiwa tu adalah saya punya biggest turning point yang aku nak ubah nasib family. Jadi bermula daripada turning point pada saya form 4 tu, form 5 saya mula mencari apa yang aku boleh buat at least lah untuk support mak kan, untuk tak menyusahkan mak, sebab yelah kita ni duduk sekolah, mak bagi duit belanja RM2 kan setiap hari kan. Jadi time tu saya fikir, okay, saya ni Alhamdulillah diberikan rezeki, Allah bagi terror jugalah at matematik tambahan Jadi saya buat kelas, saya cakap, korang semua ni, sebab saya ranking dalam sekolah tentu top 10 jugalah kan, walaupun belajar, sebab saya sekolah biasa, bukan MRSM, SBP, saya sekolah dekat SMK Seri Gombak. Jadi saya cakap dengan saya, kau nak belajar admat tak aku ajar korang? Oh ya ke dik, boleh? Tapi ada syarat. Syarat dia seorang RM2 ataupun Milo Ais. Itu. Jadi bila saya stay up petang, sebab mak saya akan ambil saya belah petang, saya buat part time ajar admat dekat kantin sekolah tu. Adalah satu meja 4-5 orang kan. Jadi dengan cara macam tu tak dapatlah tambah extra income. Dan saya pun buat business printing kecil-kecilan dalam kelas. Dan pada situ bermula macam wow, menarik juga kan buat sale ni kan. Dan saya pun jenis orang yang mungkin mewarisi mak punya style juga, which is sangat-sangat extrovert, suka bercakap, bergaul kan. Jadi habis JSPM, mulalah saya fikir, okay, aku nak explore kerja semaksimum mungkin. Jadi saya ingat lagi pada bulan 12, orang lain dah habis SPM, dia main fun-fun apa semua. Saya cakap, okay, cukuplah 3 hari je. SPM habis pada hari Jumaat. Hari Sabtu saya pergi ke KLCC, saya cek kerja. Hari Ahad saya dapat interview. Hari Isnin saya start jadi promoter lah. Maksudnya 3 hari lepas habis SPM, tak sempat nak main, saya terus kerja jadi promoter. Dari situlah bermula career saya melompat ke berbagai kerja. 3 hari di Isetan, lepas tu kawan saya tak sempat, kita cakap, Dik, dah jom lah, buat kerja lain lah. Penat jadi promoter ni kan. Cik Ruan, saya pun orang kata pelik macam mana dia orang ni betul-betul tabah, berdiri kan, memang penat. Jadi dia kata, jom adik kita buat benda lain lah, yang orang kata boleh hilang penat lah. Lepas tu saya bekerja sebagai McDonald 3 hari juga. Dan saya tak dapat jadi cashier, saya geram sebab saya jadi lobby boy kan, angkat-angkat pinggan mangkuk semua, cakap malas aku sambung. Jadi lepas tu barulah saya berniaga pasar malam. Pasar malam tu lah orang kata pengalaman pertama saya berniaga di UM. Saya buka booth, kita jual roti tortilla twister macam KFC punya tu. Jadi daripada situ saya pun berniaga pasar malam 2-3 bulan. Dan angkat kemah, penat lah, pagi-pagi pergi Giant beli ayam apa bahagian dada, kita uli tepung sampai mak bising. Dapur berminyak. Jadi adik-beradik semua bising. Dah lah saya tak dimasak. Tiba-tiba time tu pula saya memandai-mandai memasak-masak kan, sampai jual. Tapi dari situ habis saya berniaga pasar malam, bermulalah rentetan percubaan yang pelbagai-bagai. Lepas tu saya mencuburi dalam bidang sales. Saya dibantu oleh abang saya masuk ke dalam Kowe, penapis air. Saya jual penapis air. Saya ingat lagi time tu bulan 3, kira umur 18 tahun, bulan 3. Saya jual penapis air. Bulan pertama, 3 minggu pertama saya tak buat sale. Jadi saya geram, macam mana ni, tak boleh nak buat sale. Budak umur 18 tahun, muka budak-budak kan. Kita nak jual penapis air Kowe harga RM2,500, RM3,000 kan mahal. Dengan sitos, siklis, kita tak faham. Jadi Alhamdulillah saya berjaya pecah telur kan. Dalam sale dia panggil pecah telur pada minggu yang ketiga. Dan saya terus marathon berjual 4 biji unit Petit Metro adalah penapis air Kowe tu. Dan gaji pertama saya yang betul-betul pure gaji pertama habis SPM tu adalah RM2,400. Jadi bermula daripada situ saya macam wow, biasanya buat sale, sedangkan datang seminggu sekali 2 kali je kan. Mulalah saya mencuba di bidang sale. Saya buat skor A MLM pula. Dan daripada situ bermula rentetan. Saya
mengevolusikan diri daripada penjual kepada peniaga kepada pemilik bisnes lah kan. Dia ada evolusi kan. Kita akan bermula menjual dulu, lepas tu kita akan berniaga sesuatu, dan sekarang Alhamdulillah saya mengusahakan bisnes yang mana di bawah saya sendiri ada dalam sekitar 23 orang lah sekarang tim, dan kita expanding setiap bulan, pertambahan tim baru dalam sekitar 5 orang, dan insyaAllah itu yang berlaku pada saya sekarang lah, bermula daripada pasar malam. Itulah cerita Alkisah dia tu.